Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qail Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim ila bi khair. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah ya rabbal alamin. Yang dihormati lagi dimuliakan oleh tuan pengurusi majlis dan pengurusi surau, tuan-tuan imam, ahli jawatan kuasa, al-fadil ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, syukur kita sekali lagi kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia Allah masih lagi menggunakan kepada kita rezeki, masih lagi menggunakan kita yang ini modal pada hari ini, modalnya dalam bentuk nyawa. Maka kita telah menggunakan modal itu dengan sebaik mungkin. Kita telah melaksanakan ketaatan kita, yakni solat maghrib berjamaah, kemudiannya duduk sebentar di dalam majlis ilmu, sementara menantikan ketaatan yang terakhirnya, yakni solat isya berjamaah. Moga-moga ianya mendatangkan keberkatan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki dan rahmat Allah ini tidak pernah kunjung padam. Selagi mana kita yang Allah pilih, Allah cipta kita sebagai manusia, rezeki kita ni bukan kata terputus bila mana mati seseorang tu. Yang terputusnya apa, kata Nabi, bila mati seorang anak Adam, terputuslah segala amal ibadat dia. Amal ibadatnya putus. Rezeki daripada Allah tak putus. Rezeki yang kita hidup dekat dunia ni, kita tinggal dunia ni sebab apa? Rezeki untuk kita kat dunia ni dah habis. Apakah terputus tu rezeki tu? Dah. Kita tengok Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya dengan rezekinya. Ketika mana seseorang manusia itu hidup, kalau dia melakukan kesalahan, dia akan mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampunkan dosa dia, itu rezeki tu. Kita boleh berada pada petang yang mulia ini di dalam majlis ilmu setelah solat maghrib berjamaah, itu juga rezeki. Sebab rezeki Allah ni bukan bentuk wang ringgit dan lain-lain. Dia Allah pilih kita berada dalam suatu kebaikan, itu adalah rezeki. Bila kita meninggal dunia, terputuslah segala amal ibadat, kata Nabi. Habis dah amal kita, tak boleh nak buat amal ibadat dah. Kita bawalah apa yang kita ada, yakni amal kita masa kita hidup. Tetapi bila kita mati, dan tuan, kita tengok hebat tak hebatnya Allah berterusan rezekinya. Terima kasih tuan. Okay. Bila seseorang manusia itu meninggal dunia, contoh kata Tuan Haji Adnan dapat berita, dia kata dengan duka citanya telah kembali ke rahmatullah ustaz yang mengajak kita semalam. Tapi bukan ustaz ni lah, ustaz lain. Tuan-tuan akan kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka tuan-tuan sambung lagi, ya Allah, ya Tuanku, ampunkanlah dosa dia. Allah ampun dah. Allah ampun dosa. Dah mati dah, terbujurnya jasad kita. Kemudian kita disolatkan pula, Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, ampunkanlah dia, maafkanlah dia. Allah terima lagi tu, rezeki lagi. Sampai kita masuk dalam liang tu, baca talqin pula. Talqin tu baca, jangan tak baca, bukan bid'ah. Memanglah Nabi tak buat. Tapi kita ni is a bonus untuk orang yang mati tu. Sebab apa? Kita tengok paragraf yang akhir itu, Tok Imam tu kata apa?
Wahai Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Penyayang, kami tinggalkan kepada Engkau ya Allah Polan bin Polan ini. Janganlah Engkau seksakan dia, kasihanilah dia dan ampunkanlah dosa dia, kerana dia berkelana seorang diri. Allah ampun lagi tu. Balik rumah ila hadratin khususan, sebut lagi, ampun lagi, tahlil kita. At the end of the day, manusia umat Nabi Muhammad SAW akhirnya nanti tak ada dosa langsung, kosong dosa. Tu untungnya kita jadi orang yang baik ni. Setakat tu saja ke? Tak, sampai di padang mahsyar, sampai kita dalam syurga tu tak putus-putus lagi. Manusia masuk saja dalam syurga, bukan pengakhiran rezeki Allah turun, berterusan sampai abadan abada, kekal lagi abadi. Sebab apa kita duduk dalam syurga ni tuan-tuan? Bukan kata kita masuk hari pertama masuk syurga macam tu je dia, tak. Makin hari makin kuat, makin hari makin kuat, makin nikmat, sampai nikmat tu akan berterusan sampai bila-bila. Tu Nabi kata, aku yang punya mata ni ketika masuk syurga, aku tak boleh nak gambarkan kepada kamu wahai sahabat, cantik dan indahnya syurga ni, tak ada perkataan aku nak susun. Kan? Tu bezanya dengan keindahan kat dunia ni kita boleh sebut. Sebab apa? Keindahan kat dunia ni kalau kita pergi satu tempat tu, kita dah tak mau pergi dah. Tetapi kalau kita pergi Mekah dan Madinah kan, kita nak pergi lagi. Sebab apa? Mukjizatnya tu. Kan? Itulah bezanya manusia ni dengan haiwan ni. Manusia dengan haiwan. Allah angkat martabat manusia. Kita ni yang jadi hebat ni, sebab kita jadi hebat ni sebab apa? Sebab Allah pinjam ruh kita untuk jasad ni. Kalau jasad tergunting-gunting, kita ni tak hebat dah. Kan? Bila ada ruh masuk tu, barulah kita ni dinamakan manusia. Maka barulah kita orang pun bagi nama. Manusia ni bezanya dengan haiwan. Haiwan ni bila dia hidup, dia satu nama aja. Kalau ayam, ayam lah. Kalau kambing, kambing. Tapi manusia bila dia hidup sebagai manusia yang alive, dia akan diberi nama. Kalau nama dia Jaafar, pergi Kuala Lumpur sikit orang panggil Jeff. Kan? Dia balik daripada overseas apa? Jeffrey lah. Banyak nama dia. Kalau Khatijah, Katie. Kalau Fatimah, Fatty kan. Kalau mati manusia, dia panggil apa? Mayat je. Tak panggil dah. Orang pun tanya, ni siapa ni? Orang kata apa? Ni mayat Ridwan, bukan Ridwan mayat. Tapi kalau ayam dengan kambing mati je, nama dia banyak. Ayam percik, ayam panggang, ayam golek semua. Kambing panggang, kambing golek, banyak nama pula. Manusia satu tu je. Kan? Tu jadi manusia ni Allah, ketika mana kita hidup kat dunia, kat bumi Allah ni, tinggi mana pun kita pergi dah, tinggi melangit, kaya mana pun manusia tu, bila mati orang tak panggil dah billionaire ke apa ke, orang panggil mayat aja. Mayat siapa ni? Kan? Tu je standard kita. Masuk dalam tanah, dimamah oleh cacing, habis cerita. Kan? Ruh di mana? Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi ukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Apabila datang malakul maut mencabut nyawa, roh kembali di langit tu. Jasad asal tanah kembali tanah, habis dimamah oleh tanah tu. Roh berpisahlah, duduklah. Sama dia di iliyin ke mana-mana ke, pulang. Kita tengok sebuah hadis daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayukhruju qaumul minan nar min ahlil tauhid wa yadkhulul nal jannah. Hadis daripada Anas bin Malik, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kaum dari ahli neraka yang mereka ini dulu orang Islam di atas dunia. Kata Nabi Muhammad SAW, ni benda ni tuan-tuan belum berlaku lagi. Tapi Nabi cerita dah dekat kita. Macam mana Nabi boleh cerita? Allah bagi dia, Allah cerita kat dia. Wahyu Allah tu. Wahyu ni apa sebenarnya? Wahyu yang duk sampaikan kat Nabi tu, Quran yang kita baca tu,
Itulah skrip daripada Allah Subhanahu wa taala tu. Semua makhluk kat dunia ni hidup di atas skrip Allah tu lah. Kan? Itu sebab Allah kata apa? Dalam surah Al-An'am ayat 59, tidak ada sehelai daun yang diatur, Allah tak tahu, semua Allah yang atur. Telahlah manusia daripada kita hidup lagi dalam janin itu, sampailah kita mati bertemu Allah balik, sampai kita masuk syurga, semua kita ikut apa? Skrip daripada Allah. Tu sebab saat lagi pukul 8.45 kita ingat nak pergi tengok Ustaz Kazim. Kalau ada kan, kita cadang nak pergi tu, kita pun fikir tak maulah. Allah takdir kita tak pergi. Kita memang meriah nak pergi tapi tak pergi. Kan? Sebab ni takdir dan penentuannya Allah Subhanahu wa taala, perancangan daripada kita, penentuannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, macam mana ada satu kumpulan nanti di dalam neraka, orang-orang Islam ni, orang Islam. Dulunya mereka Islam kat dunia dulu, tetapi Islam yang bermasalah. Macam mana dikatakan Islam bermasalah? Mereka ini sering melakukan maksiat, sering menipu orang, zalim orang, kan? Jadi macam orang fasik, jadi munafik tu. Kata dia tak ada Islam yang baik lah, Islam yang tu. Dekat-dekat nak pergi hari ni, berlakonlah masuk kampung, dukung anak orang, dukung anak sini, kan? Nak bagi orang Melayu terpegun. Tuan-tuan, kan? Kita tuan-tuan mungkin kenal lah siapa dia, Yusof Ishak, siapa dia? Kan? Yusof Ishak adalah presiden pertama Singapura. Duit yang lambang ringgit tu kat Singapura, muka dia. Jadi presiden daripada tahun 1965 sampai 1970. Presiden pertama Singapura. Masa tu tuan-tuan, orang Melayu Singapura ni Allah cukup bersatu. Singapura majoritinya Melayu. Tapi tengok cerdik tak cerdiknya yang namanya Lee Kuan Yew ni tuan-tuan. Kan? Dia kata komunis ni. Kan? Tuan-tuan jangan fikir Cina di Malaysia ni lagi, tak masuk cerita lagi. Ni kat Singapura. Kan? Dia relate dia bukan Cina Malaysia, relate dia Melayu, orang Melayu Malaysia. Dia nak buat menjahanamkan orang Melayu tu. Kan? Tuan-tuan tengok apa Lee Kuan Yew buat. Dia kaji macam mana dia nak ambil alih Singapura ni. Dia terjun pergi kampung-kampung ni. Dia tengok orang Melayu masa, orang Melayu dulu kan tahun 60-an 50-an pakai songkok, saya ingat. Dia pun pakai juga. Orang Melayu kata, "Oi, Cina ni bagus sungguh lah." Orang Melayu tengok. Yang jenis bangang lah. Yang jenis cerdik macam tuan-tuan ni okey. Faham kan? Tengok, oh bagus lah dia ni. Tengok, dia masuk kampung ni, Allah, belajar budaya Melayu ni. Pergi kenuri lah apa semua. Dah dapat menawan hati-hati Melayu ni. Bila berlaku pilihan raya, orang Melayu ni angkat dia. Angkat tak jatuh sampai semua hidup tak jatuh. Mula-mula dia puji Islam ni. Last dekat dia nak mati, dia kata apa? Dekat orang Singapura, kita Singapura ni boleh bergabung dengan apa juga bangsa kecuali dengan Islam ya. Tengok. Tu Cina tak apalah, biar ke dia. Ni yang duduk di Malaysia ni. Bukan Malaysia sini, Malaysia belah-belah Bangladesh tu. Kan? Tu. Dia buat macam tu lah. Harga getah tuan-tuan, Allah Akbar tu di papan tu RM9.90 sekilo. Tapi Felda beli kat orang kampung berapa? RM4.50. Keluar TV RM9.90. Oh bagus. Orang Melayu kan kata apa? Bagusnya, tengok kerajaan. Yang apa kata tak bagus tu? Felda beli RM4.5 cik. Oh ya Allah, orang kampung kena tipu lagi tu. Tu. Kan? Dia merata kampung lah. Dia ingat reta Malaysia ni reta pak depa. Mati je laki, isteri pula jadi calon. Kan? Bila nak sudah benda ni? Tuan. Jadi tuan-tuan, kita kena menyokong. Apa-apa juga hukum syariat ni kita kena sokong. Kalau ada satu ikon untuk nak menonjolkan hukum-hukum syariah ni, kita kena sokong. Bila lagi kita nak meletakkan hukum-hukum syariah ni di atas? Sekarang ni skalanya di atas. Bila lagi? Banyak nanti akan berlaku ke depan ni, akan berlaku benda-benda yang melibatkan Islam. Kita tak boleh nak buat apa.
Dah keluar dah satu akta, satu undang-undang. Anak umur 18 ikut suka dia nak pilih agama apa. Kita nak menangis air mata masa tu. Tak boleh nak buat apa dah. Dengan suasana Allahu Akbar, negatifnya cukup banyak dekat luar ni. Betul lah tuan-tuan. Tu bermasalah. Tetapi ketika telah tamat selesainya azab mereka ni tadi, Allah keluarkan mereka balik, keluarkan. Tu janji Allah. Kamu ada Islam sebesar zarah, kata Nabi, aku akan keluarkan kamu. Maka Allah pun keluarkan. Bila mana keluar orang-orang kafir ni, berkatalah mereka seperti mana surah Al-Hijr ayat 2, Allah kata apa? Rubama yawuddul lazina kafaru law kanu muslimin. Tuh. Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia dulu orang Islam. Berkatalah sama-sama mereka, Allah ruginya kita. Kalaulah kita tahu dulu kita jadi Islam, kan dah keluar dah daripada neraka tu. Kan? Mana kata Allah akan ampunkan dosa. Tapi kata Nabi Muhammad, memanglah Allah akan ampunkan dosa, tapi kita jangan ambil kesempatan. Kan? Oh tak apalah Allah ampunkan, kalau tak apalah buat jahat. No. Kalau boleh kata Nabi, jangan ada impian dan niat untuk nak pergi jengah kat neraka tu. Kan? Sebab apa? Ahli-ahli neraka yang dikeluarkan oleh Allah masuk syurga, dia ada cok mohor ni kat dahi ni. Ahli nar, ahli neraka. Masuk syurga masuk dah, tapi ada cok ni. Memanglah ahli syurga ketika itu dia tak mengata orang dah. Dia tak kata macam kat dunia ni. Kan? Itulah hang gatal sangat dulu dah. Tak ada dah sifat-sifat nak mencela, tak ada dah. Sebab apa? Ahli-ahli syurga ni Allah dah tarik dah. Dia punya sifat-sifat mazmumah tu tarik habis dah. Kan? Kita yang jadi buruk sangka ni di dunia ni sebab apa? Sifat mazmumah tu lah sifat tercela. Prasangka yang teruk. Kan? Tu. Perangai yang teruk, sombong, tipu, zalim orang tu, menindas orang. Sebab apa? Sifat tu yang dihurungi oleh syaitan. Kan? Maka kesimpulannya apa hadis ni tuan-tuan? Nabi nak cerita kat kita penyesalan. Sebab apa? Kiamat itu bila berlakunya di akhirat nanti berlakunya kiamat, bermacam-macam nama kiamat ni. Salah satu daripadanya yaumul hasar, hasinro. Hasar ni apa? Hari penyesalan. Tidak ada satu manusia pun kata Nabi yang tidak menyesal ketika mana berhimpun di padang mahsyar. Semuanya akan menyesal. Orang alim menyesal, ulama menyesal, orang tak alim lagilah menyesal, orang kafir menyesal. Kan? Orang kafir itu menyesal sebab apa? Sebab tak ambil Islam. Tu. Orang kafir menyesal sebab apa? Tak ambil Islam. Ahli-ahli ilmu agama ni menyesal sebab apa? Mereka menggunakan produk dakwah ni untuk kepentingan peribadi. Kan? AJK surau, AJK masjid nak buat satu program ceramah perdana, telefon ni. Kan? Ustaz, kami nak jemput Ustaz ceramah perdana lah. Sekian-sekian hari boleh ke? InsyaAllah saya cek jadual kira kot. Berapa nak bayar Ustaz ni? Kan? Berapa? Kata 3,000 lah. Kan? Kami masjid dengan surau kecil je Ustaz, 300 boleh? 300 cari Ustaz lain lah, dia kata. Tu. Ada tak tuan-tuan? Ada. Nabi sebut jadi yang tu. Tu. Menyesal. Menyesal. Dan siapa lagi menyesal? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua orang akan menyesalnya. Peniaga juga menyesal sebab apa? Tipu pelanggan. Pemimpin menyesal sebab apa? Menipu rakyat, zalim rakyat. Tu, ingat tak mati ke? Ingat tak mati ke? Boleh salin-salin pula. Aku mati hang ambil. Betul lah kata Piramli tu. Satu untuk aku, dua untuk engkau, dua untuk engkau, tiga untuk aku. Memang jadi sungguh. Kan? Felda punya banyak skandal tu, daripada saham RM8.65 sekarang RM1.25. Siapa nak beli tu? Jual pun tak laku. Penyudah buang pengurusi, ganti pengurusi Jaibon lain pula. Kan? Macam tu lah juga. Marah tu pengurusi tu siapa? Tu
Relax je masuk mahkamah. Sebab apa? Dia tahu dia akan lepas. Sebab yang mengadili dia pun jebon-jebon dia juga. Hakim juga menyesal, kata Nabi, hakim menyesal sebab apa? Tidak mengadili secara profesional. Lawyer juga menyesal sebab apa? Yang betul dikatakan salah, yang salah dikatakan betul. Kata Nabi, 3 hakim, 2 masuk neraka, 1 masuk syurga. Tu, jangan main-main. Polis menyesal sebab apa? Tangkap orang yang tak bersalah. Budak tu reverse kena kereta datuk je, dia belasah bagai nak gerak. Buat report, polis cas apa? Atau rusuhan saja. Kepala hatuk engkau. Katalah yang kena balon tu anak datuk ke anak Tan Sri. Boleh lah yang 4 orang tu nak makan tanah. Ini apa ni? Apa cerita ni semua ni? Tu. Bukan polis di Raja Malaysia, polis raja di Malaysia nama dia. Tuan-tuan bayang tu, kalau anak kita kena tuan-tuan macam tu, macam nak kata apa? Nak menangis keluar air mata tak guna dah. Keluar air mata darah tak guna. Itu yang kita nak, hukum Allah tu di atas. Sebab kita duduk di bumi Allah. Kenapa nak tolak Allah? Tengok dah 8.30 dan baru muka 5. Berapa nak start? Ni bab kiamat ni. Panjang ni. Tu. Ibu bapa juga menyesal sebab apa? Tak didik anak jadi orang yang warak. Anak juga menyesal sebab apa? Tak sempat nak berkhidmat kepada kedua ibu bapa. Suami juga menyesal sebab apa? Tak didik isteri. Isteri juga menyesal sebab apa? Derhaka kepada suami. Isteri juga menyesal sebab apa? Tak bagi peluang suami tambah lagi 1. Menyesal juga tu. Contoh, payung mas tengah dia kata saya payung hetas pun tak mau saya. Tu bukan kata la ilaha illallah sampai macam tu. Hukum Allah itu hukum Allah. Allah punya kehendak. Yang kita tak suka jangan cakap. Diam-diam duduk. Bila dia cakap tu jadi dosa. Tu. Semua yang diselubungi sesalan menyesal kerana tidak taat akan Allah, tak taat kepada Allah. Sesal sebab apa? Tak solat fardu berjamaah. Sesal sebab apa? Tak baca Quran. Tuan-tuan, ni satu kisah ketika mana semua orang akan menghadapi perkara ni. Tuan-tuan, kata ulama dalam sebuah kitab, bila mana jenazah jasad kita tu, kita punya mayat tu diturun, baru pertengahan kubur itu diturun, tak sampai ke bawah lagi, baru pertengahan. Dengar dah himpitan kubur ni gedekung kata. Dengar dah. Baru tengah. Kata Nabi, tidak ada seorang pun daripada umat aku yang terlepas daripada siksaan kubur ni. Kalau ada pun, kata Nabi, tidak lain dan tidak bukan Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Tu. Sebab apa? Sayyidina Sa'ad ni ketika gugur syahid dalam peperangan, 75,000 malaikat yang mengiringi dia. Menangis malaikat di arasy Allah tu bila Sa'ad bin Mu'az meninggal. Orang tanya keluarga dia, kenapa jadi macam tu? Satu ketika, satu hari Sa'ad bin Mu'az ni balik daripada perang, kencing berdiri. Merecik najis tu kena dekat baju dia, dia bawa pergi semayang. Dia tak perasan. Tu saja kena dah. Even anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kena juga. Ketika mana Zainab wafat, yang menguruskan jenazah dia, kenapa Rasulullah tak uruskan? Kan Rasulullah bapa dia. Kita pun besok kalau isteri kita meninggal, bagi ke orang lain lah buat. Sebab nak menguruskan jenazah wanita ni, dia banyak cerita, dia banyak makan masa. Perempuan tahulah nak buat, kita boleh lah kalau nak buat, tapi tak payahlah. Kita pergi menangis kat luar je lah, menangis sat je lah. Orang jantan ni kalau isteri mati kan, menangis sat je. Lepas tu tanam juruh kubur, hari-hari nak bagi rumput tumbuh kan. Sebab wasiat isteri, dia kata, abang jangan kahwin selagi mana rumput kat kubur tak tumbuh. Hari-hari pagi petang siang malam juruh nak bagi tumbuh kan. Tu. Jadi Rasulullah SAW dia pesan kepada sahabat dia Ummu Atiyah yang menguruskan jenazah Zainab itu. Dia kata, wahai Ummu Atiyah,
Nanti kalau dah siap dah, kau bagi tahu aku balik, kata Rasulullah SAW. Selesai saja, Ummu Atiyah pun bagi tahu, ya Rasulullah, kami dah selesai. Rasulullah buka jubah dia, bagi tahu dekat Ummu Atiyah, wahai Ummu Atiyah, tentukan kau balut jubah aku ni, gamis aku ni kena kulit Zainab ni. Kemudian baru dibalut dengan kain kapan yang lain. Ketika mana dah ke bumi dah tanam habis, Nabi berdoa di sisi kubur Zainab. Ketika Nabi berdoa aja, Nabi rasa macam nak terlentang kat belakang tu. Diperasan oleh Saidina Umar. Saidina Umar kata, ya Rasulullah, tadi saya tengok tuan tengah-tengah berdoa tadi macam nak terlentang ke belakang. Kenapa? Di saat itulah bumi ni mencengkam anak aku Zainab. Oh tu, anak Nabi pun kena, tapi kena sebagai orang kata apa, ibu mendukung anak lah tu kan. Tapi mana kena lah juga, tapi tidaklah kena macam ni. Orang kafir ni berselisih ni, tulang rusuk ni, bukan sekali ngap mana, ngap sampailah habis kan tu. Jadi kita ni, mayat kita sampai baru pertengahan kubur, bunyi dah kelentung kata Nabi kan. Sampai saja ke dasar kat liang tu, malaikat pun sampai dah, Munkar dan Nakir itu. Kata Nabi, wajahnya nun di langit noh, wajah Munkar dan Nakir noh, taring dia noh, cecah bumi, taring, sedang memegang belantan tu. Belantan tu kata Nabi, rantai tu dihimpun segala jin dan manusia untuk nak angkat rantai tu, tak mampu, tak terangkat kan. Orang pun dah miring dah, kita miringkan kita, baringkan kita, pipi kita kena tanah, hidung kita dah kena dinding liang itu, kaki kita bergerak, kaki mayat tu bergerak kan. Orang yang mengurus jenazah tu tahu ke sebab apa bergerak? Amalan kita sampai sana, amalan kan. Ketika orang dah tutup dah dengan papan ni, tutup dengan papan, kita pun dengar dah deruman tanah tu guru turun dah, sak kata turun, malaikat Munkar dan Nakir tadi halau semua ibadat kita, amalan-amalan kita semua halau. Kita punya zakat, kita punya haji, kita punya puasa, kita punya solat, kita punya silaturahim, sedekah, halau. Satu saja amalan yang takkan pergi daripada situ. Apa dia? Ya, ini Al-Quran. Tu. Al-Quran, Nabi kata apa? Ainal Quran al-fajr kamah masyhuda. Quran ini yang dibaca sebelum waktu masuknya subuh akan menjadi peguam bela kepada kita. Jadi tuan-tuan, inilah ketikanya agar kita tidak menyesal. Baca Quran sebelum azan subuh tu, kita sampai dah kan. Nabi kata siapa yang nak masuk syurga ni besok, nak masuk, ada yang awal, ada yang lambat, ada yang akhir. Kita kalau boleh tu yang awal sekali. Macam mana nak dapat orang golongan yang masuk awal? Kata Nabi, orang-orang yang masuk golongan awal ini, dia belum azan dah sampai masjid, sampai surau dah. Tu, duduk baca Quran, pagi-pagi baca Quran. Allah bukan suruh kita khatam pagi tu dah, baca. Janji selak, bukalah satu-satu ayat, tangkap satu surah Al-Mulk ke, surah Al-Kahfi ke, bacalah, Ad-Dukhan ke, baca. Tu yang akan jadi. Malaikat tanya, Quran akan jawab. Malaikat tanya, Quran akan jawab. Tu. Siksa kubur tak lepas lagi. Siksa kubur lepas pertanyaan itu. Tu, jangan sesal. Jangan jadikan sebab tak baca Quran itu satu sesalan. Sesal sebab apa? Lepas peluang buat baik, lepas peluang bersedekah. Sedekah ni Islam bukan suruh banyak-banyak, sikit-sikit je, sekadar yang mampu lah kan. Bagi RM1, sini RM1, sana RM1, boleh. Setiap bila mana kita bagi itu, Allah akan panjangkan umur kita 30 tahun. Orang yang bersedekah kan. Saya 70 tak sempat ke 30 lagi, 30 bisa 100 dah. Allah yang mencipta segala-galanya, Allah boleh backdated balik. Allah boleh bagi 30 tahun yang lalu tu umur kita diberkati, ataupun Allah boleh bagi advance kita 30 tahun akan datang umur kita diberkati. Kita mati lama dah, orang akan sebut lagi Haji Yunus. Oh, Haji Yunus tu, ya Allah, Masya Allah kan. Haji Adnan, Masya Allah, fatabarakallah, hebat kan.
Bukan Anan Satim, Anan ni. Habis cerita kan. Sesal sebab apa? Lidah kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Zikir. Duduk saja zikir. Sebut nama Allah. Kita nak bagi kita ni dengan Allah, hati kita ni. Kan? Kata Nabi, hati inilah merupakan satu penggerak. Kita didik hati kita ni dengan zikir, badan kita ni dah lesu dah. Hati kita ni lah yang akan generate. Suruh lidah ni berkata-kata. Hati ni kata apa, lidah hang zikir lah. Dia pun lidah pun la ilaha illallah, la ilaha. Kan? Ada satu hamba Allah, tua dah lah. Dia ni hafal Quran, tiap-tiap hari baca Quran. Dalam 3 hari dia akan khatam. Satu hari dia sakit, dia nak operate, nak kena operate, menangis dia. Kan? Sebelum doktor nak cucuk, nak bius dia tu, dia menangis. Doktor tanya, Pak Cik takut ke? Tak, saya bukan takut. Pak Cik takut jarum ke? Tak, saya tak takut jarum. Saya takut nanti kalau masuk bius ni saya tak boleh nak baca Quran dah. Boleh tak bagi saya 1 jam untuk saya baca Quran? 1 jam je. Kan? Doktor pun kata tak apalah, ambil lah 1 jam. Baca Quran, cucuk bius satu badan ni. Kata doktor tu, Masya Allah tuan, kan? Tuan guru, Masya Allah, ketika kami operate tu, dia dah habis bius dah. Mulut ni, mengaji Quran ni, mulut ni dia akan apa? Mengaji Quran ni sepanjang perjalanan operation tu. Tengok tuan-tuan, sebab apa? Hati tu dah sebati dengan Allah, kan? Allah akan gerak dia. Habis cerita dia, mukadimah dia, kan? 8:35. Bab yang kita nak kongsi ni tuan-tuan apa? Babul majaa fil qiyamah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan kiamat. Kiamat ada satu perkara yang pasti. Semua orang, semua manusia ni akan menghadapi hari kiamat ni. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, sebelum didatangkan hadis yang menunjukkan atas kiamat dan berhimpun sekalian manusia pada harinya itu, lebih dahulu hendak menerangkan kiamat itu dan harinya, iaitu diambil kenyataan daripada kalam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, sebagai yang telah dihimpunkannya dan disusun di dalam karangan daripada Al-Quran dan hadis. Maka berkata ia, hendaklah bersedia kamu hai orang-orang yang miskin daripada bekal akhirat. Kata Nabi, di padang mahsyar nanti, di akhirat nanti, ada orang yang golongan-golongan orang yang miskin. Sahabat kata, mereka ni tak bawa kereta ke? Tak, bukan tak bawa kereta, tidak bawa amalan yang cukup. Tu kan? Habis. Bagi bekalan hari yang besar pekerjaannya, lagi yang panjang masanya, lagi yang keras perintahnya, dan bersangatan huru haranya dan hisapnya dan balasannya, lagi hampir masanya kerana firman Allah Subhanahu wa taala, innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban. Bahwasanya sekalian manusia nampak akan hari kiamat itu jauh lagi, padahalnya kami nampak akan dia tidak jauh lagi. Surah Al-Ma'arij ayat 6 dan 7. Ramai manusia tak nampak lagi kiamat tu. Sebab apa? Mereka berpegang kepada 10 perkara yang tanda-tanda akhir, kata Nabi. Kan? 15 perkara yang kata Nabi tanda-tanda yang akan berlakunya kiamat, hampir kepada kiamat, berlaku habis dah. Berlaku habis dah. Start daripada nombor 1 sampai nombor 15, semua berlaku dah. Kan? Diberinya kuasa kepada orang yang tidak amanah. Harta negara berkisar kepada kroni-kroni dia. Zina berleluasa. Arak minum di tepi-tepi jalan. Semualah laku dah. Kan? 15 perkara. Manusia banyak tunggu 10 lagi lah ni. Tuan-tuan, 10 itu tanda. Allah, in fact Allah boleh jadikan kiamat ni bila-bila jam pun. Kan? Nabi kata apa? Kiamat ni hanya akan berlaku bila mana umat ketika itu tidak lagi menyebut nama Allah. Orang duk pegang, oh sekarang ni ramai lagi orang duk sebut nama Allah, duk panjang lagi. Tu duk enjoy lagi tu. Kan? Sebenarnya Allah boleh buat bila-bila jam pun. Tidak berdasarkan kepada 10 tanda tu pun Allah boleh buat dah. Kan? Kalau Allah hendak.
Tapi itulah Allah yang maha kaya ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Allah jadikan manusia, Allah suka sebenarnya kita ni. Itu sebab Allah panjangkan usia kita. Sebab apa Allah mencipta manusia? Wa ma qalatu jinna wal insa illa liya'budun. Sungguhnya aku cipta jin dan manusia untuk mengabdikan diri kepada aku. Mengabdikan diri in the sense of apa? Melakukan ketaatan. Why? Sebab kita yakin bahwasanya kita akan kembali kepada Allah. Dalam pada itu banyak juga manusia yang melakukan dosa. Tetapi Allah yang maha pengampun ini akan mengampunkan dosa kita. Andai kata manusia itu tidak melakukan dosa, kata Nabi Muhammad SAW, lama dah Allah matikan kita ni. Kalau kita tidak melakukan dosa, lama dah Allah matikan kita. Memang Allah hendak manusia ni, memang manusia ni fitrah dia melakukan dosa. Kita dah baca dah bulan lepas. Apa hadis kursi tu Allah kata apa? Walau lam taznibu laja'allahi biqalqin jadid kay yaznibu fahiya qiralahum. Dan jika tidak berbuat dosa sekalian kamu, pasti Tuhan datangkan makhluk yang lain, yakni yang baru. Kalaulah kita ni baik, Allah matikan kita lama dah. Allah cipta kita ni manusia sebab apa? Fitrah manusia yang kita ni, jenis kita ni memang suka buat dosa. Kenapa kita buat dosa? Sebab dia ada lagi satu sifat yang bolehkan buat manusia ni buat dosa. Sebab apa? Dia lupa. Tu sebab Nabi Adam alaihissalam ketika mana duduk dalam syurga tu dulu dah. Syurga ni tuan-tuan kata Nabi, siapa masuk dia tak mau keluar dah. Kok nak pergi jengui kok pintu, kok nak tengok dunia luar tak mau dah. Sebab apa? Nikmat dia tu. Kita yang boleh hadir ni dalam solat ni sebab apa? Dah dapat nikmat dia tu, dapat kemanisan. Halawatul ibadah tu yang boleh duduk tu. Dan halawatul iman. Samalah dalam neraka tu dapat halawatul nikmat tu. Kemanisan nikmat tu. Itu sebab Nabi derih masuk syurga, tak mau keluar-keluar dah. Nabi derih kata, ya Allah, aku tak mau keluar, syurga ni cantik sangat lah, aku nak duduk terus lah. Allah kata, nak duduk kena mati tu. Mati pun mati lah. Mati dia. Nabi Adam telah diberikan kemewahan, keindahan, kenikmatan dalam syurga tu. Dah seronok dah. Allah kata, wahai Adam, berhiburlah kamu dengan nikmat-nikmat syurga ni dengan isteri kamu. Tetapi kau jangan hampir kepada sebatang pokok ni dan makan buah dia. Kalau kau makan, terlucut pakaian syurga dan kau akan keluar daripada syurga. Aku akan hantar kau kat dunia. Sebab apa? Nabi Adam buat dosa. Kalau Nabi Adam tidak buat dosa, maka tidak terlaksanalah firman Allah yang kata apa? Allah nak jadikan Nabi Adam ni khalifah di muka bumi ni. So macam mana nak jadikan alasan supaya Nabi Adam ni keluar juga daripada syurga tu? Satu, amaran Allah. Langgar kena. Mana kata dosa lah tu. Macam mana Nabi Adam pun nak buat dosa? Allah bagi satu lagi sifat kepada manusia, sifatnya pelupa. Ketika itu Nabi Adam lupa. Samalah kita pun buat dosa sebab kita lupa. Contoh masa Ramadan, kita bukan buat dosa. Kita puasa tengah hari tidur, mangkit makan, berlahak 3 kali. Isteri kita kata apa? Abang, kan kali ni puasa ni. Masya Allah, kita pun kata kan, berlahak 4 kali dah. Kan? Sambung nak puasa? Boleh sambung sebab apa? Kita lupa. Samalah Nabi Adam. Tapi lupa Nabi Adam tu tidak boleh, kan? Tidak boleh dikekalkan dalam syurga tu. Mencari alasan untuk Allah nak tolak Nabi Adam keluar daripada syurga tu, nak kembali balik ke dunia ni. Sebab tempat manusia adalah di dunia. Tapi last sekali, at the end of the day nanti, itulah tempat kekal kita lagi abadi. Yang ni apa? Syurga tu. Tu yang Nabi Adam ni dicipta dalam syurga tu. Walaupun dibuat daripada tanah yang bercampur air itu. Tu hakikat sebenarnya. Maka kita pun selalulah buat dosa. Allah kata apa? Sebab kita buat dosa ni, maka terlaksanalah kerja Allah ni, sifat Allah ni yang namanya Ghufran itu, penerima taubat. Kalau kita ni manusia ni tak buat dosa, mana mungkin akan terlaksana sifat Allah itu? Tu wa imam macam mana pun Allah kena jadi juga manusia, kena cipta juga manusia yang suka buat dosa.
Kebetulan, bukan kebetulan, memang skrip Allah tu inilah jenis dia. Kan? Yang namanya presiden tu, yang namanya Perdana Menteri tu, dia buat dosa je cerita dia. Kan? Habis tanah-tanah dia jual habis. Kan? Sebab apa? Dia tahu ada geng-geng dia yang cover dia. Macam minyak naik 2 kupang lah. Kan? Satu dunia ni naik, kita pun naik. Bila satu dunia turun, kita duk naik juga. Masa bila nak turun? Bila nak turun tuan-tuan? Ni nak mengundi nanti turun. Orang Melayu duk kena tipu situ je lah. Semua orang Melayu akan kata apa? Tengok Perdana Menteri bagus apa turun minyak. Dia turun lepas tu dia naik pula. Tu. Ni dia bagi BRIM. BRIM pula tu bukan bagi kepada semua rakyat. Patut bagi semua rakyat lah kalau adil. Ni dah. Kan? Bagi geng-geng dia yang gaji puluh-puluh ribu pun dapat. Orang kampung yang gaji 1,500 tak dapat dah. Adil ke tu? Menyesal sebab tidak adil. Tu. Pokok ni besok takut anak cucu kita kencing aja atas kubur mereka tuan-tuan. Tu je cerita dia. Dulu bapak dia, walaupun bapak dia tu komunis, bagus juga. Cari orang Melayu ni mau mai ke pekan ni. Memakmurkan Melayu, memakmurkan pekan ni. Boleh ke anak dia hambat Melayu balik kampung balik. Tu, punya bijaknya bisnes. Habis tanah-tanah dijual habis. Tabung haji buat rumah tu, buat rumah untuk pesara-pesara. Pinjaman daripada Cina. Sungai Besi tu Cina beli. Bubuh lambang TNB. Konon-konon nak tipu rakyat lah. Konon TNB beli. Banyak kau punya cantik. Hei, geram sungguh, tak boleh cakap lama-lama lah. Berdosa je. Kan? Ini cerita ni tak kita habis. Bercakap dengan Tuhan di padang mahsyar, nanti kita akan bercakap dengan Tuhan. Tu je cerita dia. Masa tu jawablah, sesungguhnya tiap-tiap orang itu dibawa ke hadapan Allah Ta'ala sebagai dibawa seorang yang di dalam dunia itu ke hadapan raja besar di dunia. Macam kita menghadap raja lah, tapi ini raja segala raja. Tu. Tapi itulah kadang-kadang manusia ni kadang-kadang tak malu lah dekat Allah. Nak menghadap Allah pakai singlet, pakai Allah tak senonoh pakai. Tapi kalau nak ambil pingat tu, pakai dengan tanjak lah, dengan ya Allah, rehearsal pula tu 3 hari. Takut tak betul. Kau tak betul tu, kau tak dapat pingat. Ni nak menghadap Allah. Kita satu hari besok akan menghadap raja segala raja, raja segala makhluk, raja segala tu alam ini. Maka ditanya kepadanya bersemulut dengan Tuhan. Bersemulut ni apa? Face to face, menghadap Allah. Tidak dengan ada tukang cakapkan atau orang tengah. Ditanya semuanya daripada apa yang dibawa di dalam dunia. Tak ada dah nak jadi interpreter ke, nak jadi jurubahasa kita, tak ada. Kita cakaplah bahasa apa pun Allah faham. Dalam dunia ni ada berapa juta dialek. Tuhan tu lah yang cipta bahasa-bahasa ni. Kita cakaplah bahasa pun Allah faham. Tapi bahasa syurga, bahasa Arab. Tu. Kita pun nanti terkejut duduk dalam syurga. Aku kat dunia ni sepatah haram Arab, aku tak tahu. Di sana cakap Arab, tak cakap dah Melayu, tak cakap dah. Macam ada setengah lah orang, setengah dia kursus, dia pergi belajar di luar negara tu, negara Eropah. Balik pun seleng dia Allah kan. Macam tak pernah makan belacan tu. Punya perasaannya. Oh saya bagi aku tahu. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. An Adi ibn Hatim qala Rasulullah SAW, ma minkum min rajulun illa sayukallamuhu rabbuhu yaumal qiyamah wa laisa bainahu wa bainahu turjuma. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, namanya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah SAW, tiada daripada sekalian kamu daripada orang lelaki dan perempuan melainkan lagi akan berkata-kata dengan Tuhannya pada hari kiamat, dan tiada antara seorang itu dengan Tuhannya akan ada orang tengah yang memberkatakan dan jurubahasa. Kata Nabi, tak kira hal lelaki ke perempuan menghadap Allah suruh malaikat
calit namanya, kita pun pergilah depan Allah tu, dibawa oleh malaikat. Yang mengiringi kita siapa? Amalan saja. Kita tengok kanan kok harta kita nak tolong kita, tengok belah kiri tengok mak bapak ke adik-beradik nak tolong tak, kita seorang-seorang sebatang kara. Kata Nabi Ibrahim, nafsi nafsi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa kulluhum ya'ati yaumal qiyamah farda, dan sekalian manusia semuanya datang kepada Tuhannya pada hari kiamat dengan tunggal. Yang ini sebatang kara, tiada bersama-samanya anaknya, bapaknya atau hartanya yang jadi penolong dan pembantu bicara. Surah Maryam ayat 95. Maka memandang oleh seorang yang dibawa ke hadapan Tuhannya itu ke sebelah kanan daripada dirinya, maka tiada nampak akan suatu daripada harta atau anak-anak atau bapa atau saudara atau siapa-siapa, melainkan suatu yang dibawa daripada dunia adalah amal baik jika ada. Kita bawa amal baik. Macam tuan-tuan tak apalah, amal baik banyak. Mengaji tiap-tiap malam, tengok jadual, Masya Allah penuh. Fakih lah. Ni duduk ni saja nak cari ilmu sikit je kan. Dia boleh bawa berlambak lah tu. Alhamdulillah, moga-moga istiqamah lah kan. Kemudian memandang pula sebelah seseorang itu ke sebelah kiri daripadanya, maka tiada apa suatu yang dinampaknya ada melainkan suatu yang dibawanya daripada amal kejahatan dan maksiat. Jika ada dia orang yang berbuat jahat dan maksiat di dunia, kemudian memandang pula yang bertentangan dengan hadapannya, maka nampaklah api neraka terhadapnya. Nampaklah Allah datangkan neraka dan syurga tu. Nampak dah terasa panas. Oh ya Allah tuan-tuan. Oh, semua makhluk Allah. Neraka pun makhluk Allah, syurga pun makhluk Allah. Jadi Nabi kata kita jangan ada niat dan impian, alah tak apa kot masuk neraka sat je. Jadi doalah, ada doa Nabi kata apa? Siapa yang melazimi melafazkan menyebut kalimah Allahumma ajirni minan nar ataupun Allahumma ajirna minan nar 3 kali, maka neraka akan jawab kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, Polan bin Polan minta dia ni dijauhkan daripada neraka, maka Allah akan jauhkan. Mintalah syurga kata Nabi 3 kali. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah tu, minta 3 kali. Syurga pula akan minta kepada Allah, ya Allah Tuanku, Polan bin Polan tu nak syurga lah, kau bagi dia ya Allah. Tu benda-benda ni besok yang akan membantu kita Allah, walaupun dia kecil saja amalan tu, nampak macam tak ada impact apa pun, terkesannya besok di sana. Kita yang kita duk buat amal ibadat ni ada juga kesan-kesan yang Allah bagi kat dunia ni. Contohnya apa? Kita akan sentiasa dipelihara, rezeki diberkati, hidup bahagia. Tu kesan daripada kebaikan. Setiap kali kita buat baik, setiap kali itulah Allah kifaratkan dosa kita. Baru kita berangan tadi, berniat, petang ni nak pergi maghrib gugur dah dosa, baru niat ya, gugur dah dosa. Tengok-tengok azan-azan tak pergi, makan pahala niat boleh lah, tapi janganlah hari-hari makan pahala niat tak aci lagu tu tu habis kata. Hari kiamat itu mengapa banyak namanya di dalam Al-Quran hari kiamat ni? Kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, sebab pun dibanyakkan Allah nama hari kiamat itu supaya menjadi ingat dan terlintas di hati akan segala maknanya, akan jadi peringatan orang-orang itu akan hal ehwal kiamat itu, maka mengambil pengajaran ia daripada situ bagi kuat memelihara akan dirinya daripada sekalian yang tersebut. Sebab apa dibanyakkan nama tu? Allah banyakkan. Contohnya yaumul qiyamah, contohnya yaumul hasr tadi, hari penyesalan. Sebab dinamakan demikian kerana melengkapi atas menerangkan haru biru hari kiamat tu, satu perkumpulan ataupun perhimpunan yang cukup haru biru. Ataupun yaumul nadamah, hari kebebalan. Ataupun yaumul musailah, hari tanya menanya, banyak masalah dan banyak lagi. Tuan-tuan, kesimpulannya tuan-tuan, janganlah kita menyesal. Betul lah kata perumpamaan Melayu itu ataupun bidalan Melayu, dia kata apa? Tok-tok nenek kita dulu buat bidalan, dia guna pakai sampai sekarang.
Mengaji bukan pandai pun tok nenek kita lu. Universiti pun tak pergi. Tapi segala kata-katanya dipakai sampai sekarang. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Kan? Jadi sama-samalah kita beramal, sama-samalah kita memperingati. Saya ingatkan diri saya dan diri tuan-tuan, moga-moga kita terus menerus mengamalkan apa yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu daripada saya. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi samil minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal akhibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, berkatilah pertemuan kami, rahmatilah perpisahan kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Kiranya mereka masih hidup, berkatilah umur mereka. Kiranya mereka telah meninggal dunia, kau jadikanlah kubur itu taman-taman syurga ya Allah. Dan kau tempatkanlah mereka bersama-sama orang yang beriman. Ya Allah, ampunkanlah dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup atau telah meninggal dunia. Ampunkanlah dosa isteri-isteri kami dan pasangan-pasangan kami dan anak-anak cucu kami ya Allah. Kiranya ada di kalangan kami yang sedang berhajat, kau tunaikanlah hajat kami. Kiranya ada di kalangan kami yang sedang sakit, kau sembuhkanlah penyakit kami ya Allah. Agar kami sama-sama dapat solat berjamaah dan duduk dalam majlis-majlis ilmu ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami dalam kalimah la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.